Okey, students, kita kembali lagi dalam kelas tambahan pada waktu cuti ini, hari yang terakhir cuti sekolah pertengahan tahun. Okey, hari ini hari Ahad 13 hari bulan Jun 2021, masih lagi dalam PKP dan PDPR 3.0. Okey, sekarang pukul 9 suku pagi. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan kelas, eloklah kita membaca bersama-sama Umul Kitab Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah students, kita bertemu lagi hari ni. Alhamdulillah, sepatutnya semalam kita ada kelas, tetapi cikgu ada urusan di luar rumah, terpaksa cikgu keluar rumah, okey, atas keperluan penting kan. Jadi tak dapatlah buat kelas malam. Okey, jadi hari ni kita buat kelas lah. Okey. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, bersyukur kepada Allah SWT. Okey, kita dapat bertemu kembali. Okey, hari ini menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak dan sebagainya, dan yang paling penting sebagai hamba Allah. Okey, taatlah kepada perintah Allah dan juga taatlah kepada perintah Rasulnya. Macam tu. Alright lah students. Okey, respon dengan cikgu sekarang. Macam mana dengan suara? Dengar tak suara cikgu? Respon? Dengar. Okey je, jelas. Dengar. Alright. Okey, macam mana dengan skrin anda? Okey, paparan nampak tak paparan? Tak ada pun. Tak ada. Nampak paparan? Tak ada pun kau. Ada. Tak nampak. Ya ke? Sekejap, okey, nanti cikgu tunjukkan kejap Okey. Baiklah. Sebelum itulah. Okey, cikgu lupa nak sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sihat kat sana semua? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah, Aisyah sihat. Okey. Okey. Aida macam mana Aida, sihat? Alhamdulillah, cikgu. Aikal macam mana Aikal? Sihat Aikal? Mana Aikal ni? Alhamdulillah. Okey. Cikgu anggap semua sihat lah Alhamdulillah. Okey. Terima kasih kerana berkorban berjuang. Okey, pagi-pagi berada di depan gadget masing-masing untuk belajar dan juga ulang kaji. Okey, jadi cikgu nak kongsikan buku teks digital. Okey, di skrin masing-masing. Okey, respon. Nampak tak skrin yang cikgu kongsikan? Nampak. Nampak je, nampak. Mungkin lambat sikit. Respon dulu. Nampak atau cikgu. tidak? Okey, Nampak. yang lain macam mana? Okey tak? Nampak kan? Okey, baiklah. Nampak je. Okey, buku teks anda kita hari ni bagus. Nampak bagus lah. Kalau tak nampak, kena check balik setting tu kan. Okey, baik. Hari ni kita akan masuk bab yang baru. Bab 5. Tapi sebelum kita masuk bab yang baru, cikgu nak betulkan beberapa perkara lah dalam pelajaran yang lepas. Ada sikit lah kan salah faham cikgu sendiri. Awak okey. Baik. Berkenaan dengan kawasan keselamatan Pantai Timur Sabah. Ada keliru sikit sebenarnya. Okey, keliru bukan apa? Okey. Baik, cikgu lah yang keliru sebenarnya. Cikgu nak jelaskan semula supaya awak tak keliru. Okey, baik. Kita lihat dulu zon keselamatan pantai. Ni dia. Buku teks muka surat 79. Baik. Okey, cikgu nak betulkan sikit lah. Okey. Baik, sebenarnya cikgu keliru dengan bahasa Melayu dia. Sebab cikgu hanya familiar
okey, dengan istilah S-Zone dengan Eskom. Okey. Tapi apabila dia tulis dalam bahasa Melayu di sini, dia jadi cikgu yang keliru. Sebenarnya sama je. Okey, keliru bukan apa. Baik. Sebab kalau nak ikutkan komen ni bahasa Inggeris bermaksud pemerintahan. Pusat pemerintahan. Okey. Tetapi dalam bahasa Melayunya ditulis kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah. Cikgu keliru di situ. Kalau awak rujuk kamus terjemahan okay, kamus Dwi Bahasa okay, oleh Dewan Bahasa Pustaka, komen ni maksud pemerintahan, pusat pemerintahan. Okay, tapi tak apalah, okay, oleh kerana ini adalah kata khas dia, jadi kita terima saja. Macam itulah. Jadi okay, cikgu nasihatkan nanti bila awak jawab dalam peperiksaan, mungkin panjang benda ni kalau keluarlah peperiksaan berkenaan dengan subtopik ini. Panjang ni awak nak ingat kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah. Awak hanya tuliskan Eskom. Eskom ni maksud pusat pemerintahan khas di Pantai Timur Sabah. Okey, cikgu nak accept pelajar nak masuk dulu. Aina Maisarah. Okey. Welcome Aina. Alright. Okey, baik. Kembali kepada buku teks. Okey, jadi macam ni. Okey. Awak gunakan Eskom dan S-Zone. Baik. Ekoran pencerobohan pengganas Sulu di Lahad Datu Sabah pada tahun 2013. Kerajaan telah telah membuat zon atau pelaksanaan menubuhkan zon menubuhkan zon yang dinamakan sebagai S-Zone, Zon Keselamatan Timur Sabah. Yang merangkumi inilah dia, semua di Pantai Timur Sabah. Ni Pantai Timur Sabah lah ni. Pitas, Kota Marudu sampailah Tawau. Okey, kawasan yang berwarna merah ini ialah Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah. Okey, yang menjaga zon ini adalah Eskom sebagai pusat pemerintahannya. Macam tu je lah. Okay. Cikgu keliru dengan dia punya kata nama khas dalam bahasa Melayunya. Patutnya lah kan. Tapi dah buku teks macam ni, kita kena ikut buku teks. Patutnya pusat pemerintahan keselamatan khas Pantai Timur Sabah. Dia baru tepat lah pada cikgu lah kan. Tapi tak perlu pening-pening, awak ikut je buku teks. Paling mudah awak guna Eskom sebagai pusat pemerintahan bagi S-Zone. Macam itulah itu saja. Okey, baik. Jom kita masuk balik bab 5. Okey. Okey, buku teks ini, buku teks digital ini cikgu ada kongsikan dalam Telegram kalau tak silap cikgu. Jadi kalau pelajar tak buat buku teks ke kan, bolehlah rujuk buku teks digital ni. Dan buku teks digital ni juga cikgu ada muat naik untuk 3/4 punya. Okey, bab 5 cerita tentang apa student? Tentang pembentukan Malaysia. Alright, sekarang Malaysia, hari ni kita nama negara kita Malaysia setelah Sarawak, Sabah, menyertai Tanah Melayu membentuk satu negara yang baru, iaitu Malaysia. Jadi negara kita ni semakin kuat dan kukuh dengan penyertaan Sarawak dan Sabah. Kalau awak nak tahu, Singapura ada pelajar nak masuk, cikgu kena accept dulu, nanti dia tertinggal. Nazlia. Welcome Nazlia. Alright. Kalau awak nak tahu, Singapura dulu pernah sempatlah menyertai Malaysia selama beberapa tahun sebelum Singapura keluar pada tahun 1965. Jadi sebelum pembentukan Malaysia, kita hanya ada kita ni, cikgu, awak, mak ayah awak, datuk nenek awak dulu, moyang awak dulu duduk di negara yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kan, yang merdeka tu. Sarawak, Sabah, Brunei masih lagi di bawah penjajahan British pada ketika itu. Ingat kembali dalam pelajaran tingkatan 4. Sabah,
Okay, diperintah oleh SBUB, diserahkan kepada British. Ingat balik. Sarawak, okay, krisis Charles Winebrook, kan, okay. Jadi diserahkan, okay, diserahkan Sarawak ni kepada British. Ingat balik pelajaran tingkatan 4 tahun lalu. Okay, baik. Inilah dia pembentukan Malaysia. Apakah intipati yang kita akan belajar dalam bab 5 ini? Ada 6 topik, 6 subtopik. Yang pertama, konsep gagasan Malaysia. Yang kedua, perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Yang ketiga, reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Yang keempat, langkah pembentukan Malaysia. Yang kelima, Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Yang keenam, konfrontasi dan usaha menanganinya. Baik, insya-Allah hari ini kita akan cover 3 subtopik, iaitu konsep gagasan Malaysia, perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia, dan reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. InsyaAllah 3 subtopik ni kita cover hari ni. Okey, lanjut. Okey, kita teruskan dengan topik pertama, 5.1. Jadi apakah hasil pembelajaran yang perlu kita capai untuk topik ini? Inilah dia kriteria kejayaan. Baik, misi kita untuk topik ini ialah anda boleh menyatakan maksud gagasan Malaysia. Itu satu. Apakah maksud gagasan Malaysia? Katakan soalan keluar macam tu kan, awak boleh jawab lah. Okay, 2, memberikan contoh-contoh idea gagasan Malaysia tu. Jadi topik 5.1 ni sebenarnya simple je. Okay. Dan kalau awak nak tahu topik bab ni kan, bab pembentukan Malaysia ni sangat menarik untuk kita bincangkan dan bahaskan. Menarik sebenarnya. Alright, baik. Kita pergilah konsep gagasan Malaysia. Kita tengok maksud tu apa. Okay. First thing first. Okay. Kita kena tahu apakah gagasan Malaysia. Gagasan Malaysia tu apa. Okay. Sebelum tu cikgu taklah baca perenggan yang ini. Sebab yang maklumat dalam petak ni, dalam kotak ni yang berwarna biru ni, inilah yang penting. Inilah dia yang KK yang pertama. Kan. Yang ni awak boleh baca sendirilah. Yang ni macam cikgu cerita tadi. Okay, cerita awal tadi. Okay. Dan sebagai mukadimah tadi ada, inilah dia. Okay, baik. Yang ni. Okay, sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut tentang maksud idea gagasan Malaysia, kita kena tahu apakah maksud perkataan atau istilah gagasan. Baik, menurut Kamus Dewan, online, Dewan Bahasa dan Pustaka. Online tu, dalam semua kan di hujung jari, type je dalam type Kamus DBP online, akan keluarlah. So, gagasan bermaksud idea, bermaksud buah fikiran. Juga boleh bermaksud pelan atau rancangan. Itulah maksud gagasan. Bolehlah buat catatan sikit-sikit kan. Baik. Gariskan isi-isi penting seperti yang cikgu tunjukkan di skrin masing-masing. Jadi idea gagasan Malaysia ialah satu konsep. Dia nak gabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Baik, kalau kita kaji dalam peta, tanah jajahan British di Asia Tenggara ni ada beberapa wilayah jajahan. Yang pertama Tanah Melayu, yang kedua Sarawak, yang ketiga Brunei, 4 Sabah, 5 Myanmar. 5 Myanmar. Jadi konsep dia, gagasan Malaysia ni nak gabungkan semua bekas tanah jajahan British ni di Asia Tenggara kepada satu unit politik. Macam itulah. Baik. Baik, itu adalah maksudlah gagasan Malaysia. Itulah dia. Misi kita, hasil pembelajaran kita yang kita nak. Jadi pelajar boleh menyatakan maksud tersebut, menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Jadi idea gagasan Malaysia juga ini
juga pernah lahir daripada orang Melayu kita sendiri. Okey, cikgu nak tengok Google Meet kejap. Takut ada orang bagi respon. Oh, ada orang nak masuk. Okey. Baik, kita kembali. Okey, baik. Okey, gerakan nasionalis ataupun tokoh nasionalis Melayu sebelum Perang Dunia Kedua pernah mencadangkan konsep Melayu Raya. Apakah konsep Melayu Raya ni? Melayu Raya ni bermaksud sebuah negara Melayu kan yang menyatukan seluruh alam Melayu. Sebagai contoh, Melayu Raya ini menggabungkan Indonesia dengan semenanjung tanah Melayu membentuk satu gagasan yang dikenali dengan nama Melayu Raya. Macam tu. Okay. Antara tokoh nasionalis tersebut ialah Dr. Burhanuddin Helmi. Okay. Jadi antaranya kenapa dia nak bergabung membentuk Melayu Raya supaya mendapat kemerdekaan wilayah alam Melayu itu daripada kuasa penjajah British, Belanda dan Amerika Syarikat. British menjajah tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu. Belanda menjajah Indonesia, Amerika Syarikat pada ketika itu menjajah Filipina. Okey. Tapi idea Melayu Raya ni tidak dapat dilaksanakan. Okey. Baik, itu adalah idea daripada orang Melayu. Kita lihat apa idea daripada pegawai British pula. Okey. Jadi idea mereka ialah menyatukan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu pentadbiran dan ekonomi. Samalah seperti cikgu maksud awal tadi. Menggabungkan berapa bekas tanah jajahan British ni. Sama je lah ni. Ni sama je. Hampir sama. Okey. Begitu. Okey. Baik. Jadi tujuan penggabungan ni untuk memudahkan pentadbiran pihak British. Kalau tak, British terpaksalah mengagihkan bajet kepada negeri-negeri jajahan mereka kan. Kalau ada 4 negeri, 4 lah perbelanjaan terpaksa diasingkan dan dikeluarkan. Tapi kalau disatukan, senang. Okey, jadi pentadbiran akan menjadi lancar. Baik. Kemudian Tunku Abdul Rahman iaitu Perdana Menteri kita yang pertama mencadangkan mencadangkan tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei bergabung menjadi satu sistem kerajaan persekutuan. Itu adalah idea oleh Tunku Abdul Rahman sendiri. Baik pelajar-pelajar, okey, itulah maksud gagasan Malaysia dan juga contoh-contohnya. Contoh-contoh ni lah, ni contoh dia. Ini maksud dia, ni maksud. Okey, ni maksud dia. Mana cikgu nak catat ni. Ni maksud dia ni. Ni sampai sini, ni maksud. Ni dia punya maksud. Kemudian catat ke kemudian ni dia punya contoh dia. Okey, ni contoh dia. Okey, kemudian ni pun contoh dia. Okey, pegawai British. Okey, Melayu Raya, orang tempatan, pegawai British dan Tunku Abdul Rahman sendiri. Okey, baik. Jadi peta di bawah merujuk kepada negeri yang menyertai Malaysia pada tahun 1963. Kalau kita tengok di sini, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah. Brunei? Apa cerita? Bukankah ada kat sini ke? Ni ada. Ada ceritanya, nanti kita akan belajar. Kenapa Brunei tak jadi pula menyertai Malaysia? Kalau tak, Brunei adalah sebahagian daripada Malaysia sekarang. Okey, baik. Okey, setakat ni jelas konsep ataupun konsep gagasan Malaysia. Jelas tak? Respon jelas atau tidak? Kalau tak jelas, jelas Jelas senang je sebenarnya. Tak susah pun. Cikgu. Ya, silakan. Cikgu. Ya. Nak screenshot. Screenshot? Nak screenshot. Saya nak screenshot. Saya. Okay, ni. Okey, silakan. Dah. Screenshot. Dah. Teknologi sekarang, screenshot je, nanti simpan dalam galeri phone masing-masing kan. Senang. Okay. Alright.
yang tak nak screenshot, manual lah dalam buku teks tu. Tak apa, conteng-conteng buku teks tu. Tak ada masalah. Okey. Tapi janganlah apa nama conteng yang bukan-bukan. Kalau setakat macam ni tak apa lagi. Okey. Yang senang screenshot je. Alright. Baik, jom. Kalau tak ada masalah, kita tengok topik yang kedua. Subtopik yang kedua, perkembangan idea, okey, dan usaha pembentukan Malaysia. Okey. Baik. Apakah misi bagi topik ini? Apakah hasil pembelajarannya? Baik, yang pertama, anda dapat menyatakan idea pembentukan Malaysia dari pegawai British. Ada idea daripada pegawai British. Yang kedua, dapat menyatakan idea pembentukan Malaysia dari penduduk tempatan. Okay. Dan yang ketiga, menjelaskan rasional idea pembentukan Malaysia. Ini 3 misi untuk topik 5.2 ni. Ni 3 misi dia. Okay. Alright. Okay, baik. Kita tengoklah. Untuk yang ini sebenarnya kita boleh mudahkan. Jadi mudahkan macam mana? Seperti yang cikgu tunjukkan ni, gariskan isi penting. Sebenarnya kita boleh buat untuk idea pegawai British ni dalam bentuk urutan peristiwa. Ada tahun, ada peristiwanya. Senang aja sebenarnya, tak susah pun. Sangat-sangat simple. Jadi yang berwarna, garisan berwarna merah itu adalah isi-isi penting. Baik, kita lihat idea pegawai British. Okey, sebenarnya pembentukan Malaysia ni telah bermula, telah tercetus ideanya sejak 1887 lagi. Lama tu. 1887, iaitu abad ke berapa ni? Abad ke-19. Ni abad ke-19 ni. Okey, di akhir abad ke-19. Okey. Sejak tahun 1887. Okey, iaitu Lord Brassey. Lord Brassey ni pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara di Sabah, SBBU. Okey, SBBU. Okey, beliau mencadangkan kepada Dewan Parlimen Britain untuk menggabungkan Sarawak, okey, Sarawak, Sabah, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Negeri Selat ni Pulau Pinang, Melaka, Singapura, supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Macam tu. Okay. Alright, kalau nak mudahkan kita boleh buat formula macam ni. Okay, Lord Brassey kan. Okay, tahun 1887. Cara nak ingat lah kan, ataupun cara nak buat nota, kita buat macam ni. Okey, Sarawak campur Sabah campur negeri Melayu, kan, campur negeri Selat, dia menjadi tanah jajahan besar. Simple je. Kan senang je. Susah pun. Macam itulah. Okey. Dan awak kena ingat pada tahun 1887 ini belum lagi ada nama Malaysia. Cikgu. Hello. Aida. Aida. Akif. Aida.
Tak payahlah keluar. Stay je. Stay. Cikgu buat link baru kan? Tak nak sebab dia tengah rekod. Habis clear, habis clear. Terima kasih cikgu. Bashira mesti tidur ni. Mana ada? Hello? Zazrul?
Respon, dengar suara cikgu? Respon? Respon? Hello? Dengar cikgu. Alhamdulillah. Dengar. Okey, tak apa. Sorry, minta maaf lah Aduh, ya Allah Tuhanku. Hanya Allah saja tahu Okey, ada problem sebenarnya komputer cikgu ni kan. Berkaitan dengan cikgu ada masalah dia punya penerimaan wifi ni dalam komputer cikgu ni. Komputer lama kan, komputer tahun 2012. Tapi dia punya CPU dia so far boleh lagi compete dengan PCI yang baru ni. Gunakan Pentium i3. So i3 ni dia laju. Sekarang ni i7 kan, i7. So masalahnya dia lama-lama dia tak dapat catch up lah dengan teknologi yang baru ni. Dan sebenarnya cikgu punya built-in punya wifi tu ada problem dah rosak. So I tambah lah receiver wifi ni dalam USB ya, plug and play kan. Tapi problem lah. Okay, bila panas agaknya kot. Starting from today, I will look Shopee. Try to buy new laptops. Okay, so must do a calculation lah sikit berapa ribu nak habiskan. Alright. So this is not first time lah. So several times berlaku macam ni. So kadang-kadang dia menyebabkan annoying juga tapi nak buat macam mana? Kena sabar lah. So sorry kepada anak. Sorry cikgu Sorry student. Okay, cikgu share balik skrin bentar. Ya. Nampak tak paparan cikgu kongsikan, student? Respon? Nampak. Okey, nampak buku teks ni cikgu kongsikan? Respon sikit. Nampak cikgu? Okey, sampai ni ke tadi? Dekat lot bracing. Okey, catatan contengan warna biru ni ada cikgu tunjukkan tak? Last video tadi. Ada tak? Ada yang 18.3. Ada yang tu. Macam ni seperti di paparan ni ada Yep. Okey, baik. Okey, student, kita mula balik lah kan. Kita sambung yang tadi lah. Okey, student, jadi inilah dia ringkasan dia sebenarnya kita boleh mudahkan macam ni. Pada tahun 1887, okey, Lord Bracy ini mencadangkan, Lord Bracy ini pengarah SBBU. Dia mencadangkan Sarawak, Sabah, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat bergabung membentuk tanah jajahan yang besar. Macam itulah. Baik, yang kedua, pada tahun 1951, okey, Governor General British di Asia Tenggara, Sir Malcolm Macdonald, okey, mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Macam tu Okey, jadi dia punya boleh buat macam ringkasan cikgu buat seperti di atas macam ni. Okey, awak tulis kat situ Sir Malcolm Macdonald, okey, gabung tanah jajahan British di Asia Tenggara. Jadi sama je tanah jajahan British di Asia Tenggara. Tapi tanah jajahan British di Asia Tenggara ni dia merangkumi Myanmar lah. Myanmar, tanah Melayu, apa lagi? Myanmar, tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah dan juga Brunei. Okay, itu semua tanah jajahan British di Asia Tenggara. So gabung semua sekali membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Okey, tujuannya apa? Untuk dekolonisasi. Okey, baik. Dekolonisasi. Sekejap, cikgu nak buat catatan. Apakah maksud dekolonisasi ni? Okey. Okey, dekolonisasi ni bermaksud satu proses
satu proses memerdekakan tanah jajahan. Okey. Okey, itulah maksud dekolonisasi. Okey, itu tahun 1951. Sir Malcolm MacDonald. Baik, kita lihat pada tahun 1952. Sir Garrett Templar pada ketika itu pesuruhjaya tinggi British di tanah Melayu. Kita dah belajar Sir Garrett Templar ni dalam bab 6 yang mana beliau adalah orang kuat di tanah Melayu yang menentang ataupun membasmi ancaman komunis. Kan? Baik. Idea Templar ialah dia nak penggabungan ini disegerakan untuk tujuan keselamatan, sebab pada ketika itu ancaman komunis masih kuat. Bukan masih kuat, sangat kuat. Sangat kuat. Okey. Belum lagi reda. Okey. Jadi itu segera supaya keselamatan negeri-negeri jajahan negeri-negeri jajahan British ni terjaga. Okey, dan pegawai tinggi British di Borneo setuju. Alright. Baik, penggabung disegerakan untuk tujuan keselamatan. Kalau di atas ni untuk tujuan dekolonisasi. Okey, menggabungkan tanah jajahan British di Asia Tenggara. Alright, baik. Baik, yang seterusnya. Okey, pada tahun 1960 Sir Geoffroy Tory, pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, yang ini menggantikan Sir Garrett Templar. 1960. Pada masa ini kita sudah merdeka, mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi Singapura bergabung dengan Tanah Melayu atas dasar kepentingan tanpa Sabah, tanpa Sarawak, tanpa Brunei. Hanya Singapura sahaja untuk kepentingan ekonomi. Cadangan Sir Geoffroy Tory. Pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Jadi siapa Sir Geoffroy Tory ni? Selepas kita merdeka, Sir Geoffroy Tory ni adalah duta bagi negara-negara, duta British bagi negara Commonwealth. Dalam kes ini Tanah Melayu bekas jajahan British, jadi dutanya adalah Sir Geoffroy Tory, sebagai jawatan pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu. Macam tu. Idea beliau Singapura campur Tanah Melayu sahaja untuk kepentingan ekonomi. Alright. Baik, setakat ni okey? Okey dah setakat ni student? Respon? Okey cikgu. Alright. Ya, silakan. Nak screenshot Screenshot yang mana? Yang mana? yang 1951 dengan 1952. Baik, screenshot yang ni dulu. Cikgu besarkan sikit sebab sebar sebentar. Okey, screenshot. Okey, kemudian dah ke? Dah. Kemudian 1952 dan 1960. Okey. Dan 1960. Alright, simple je. Okey, baik. Sebelum kita teruskan, ada soalan di sini yang perlu kita jawab. Okey. Mengapakah pegawai British mahu menggabungkan tanah jajahan di Asia Tenggara? Jadi pelajar-pelajar, student cikgu, cuba kita berfikir sejenak berdasarkan maklumat yang kita ada dalam muka surat 91 ni yang tadi kita bincang. Apakah jawapannya? Okey, sebab apa British nak gabungkan tanah jajahan Asia Tenggara? Cuba beritahu. Okey. Aida, tahu tak jawapan dia apa? Cikgu nak satu. Siapa-siapa boleh respon. Respon secara audio. Okey, secara suara beritahu cikgu secara lisan. Okey. Sebab apa nak gabung? Sebab apa nak gabung? Meningkatkan ekonomi. Aida? Yes. Meningkatkan ekonomi. Kita boleh ambil. Okey, katakan jawapan ni warna hijau.
Okey. Jawapan cikgu star hijau. Jawapannya star warna hijau. Okey, katakanlah jawapannya star warna hijau ni dia. Okey. Baik, kalau kita ikut dari sini untuk ekonomi. Tengok. Ni kan? Pegawai British kan? Okey, jadi ni dia. Potensi ekonomi. Tu dia. Satu. Jawapan dia. Okey, lagi selain tu Aida, bagaimana dengan Daniel Hazim? Sebab apa? Sebab apa? Ni satu. Sebab apa? Daniel Hazim? Ingat cikgu ni, membentuk entiti politik. Yes, good job. Bagus. Ni dua. Okey, ni satu dia. Entiti politik dan ekonomi. Okey, nombor dua. Alright. Baik. Selain tu, Aisyah Hamri. Macam mana? Yang ketiga. Menyesuaikan dengan rancangan dekolonisasi. Bukan kolonisasi. Kalau Aisyah, kalau kolonisasi penjajahan balik. Dekolonisasi bermaksud proses memerdekakan tanah jajahan. Bermaksud negara penjajah tu dia nak merdekakan negara jajahannya lah. Jadi betul Aisyah kata yang ini jawapan yang ketiga, cikgu starkan sini. Bagus Aisyah. Good job. Okey. Baik. Alright, kita dah dapat 3 jawapan kan? Okey, baik. Bagaimana dengan Haikal Adam? Ada kat sana tak? Sebab apa? Ke dah left dah Haikal Adam ni? Ada cikgu. Ya. Okey, sebab apa Haikal Adam? Mengapakah pegawai British mahu menggabungkan tanah jajahan di Asia Tenggara? Jawapan cikgu akan tanda dengan star hijau. Sebab apa? Ya, tujuannya untuk keselamatan. Sebab-sebabnya. Ya? Tujuan keselamatan negara. Bagus Adam, pandai pun. Ni dia student. Keselamatan. Keselamatan di sini merujuk kepada ancaman komunis. Alright. Baik, seterusnya selain keselamatan. Apa dia? Seterusnya ialah cikgu jawab sendirilah, iaitu kepentingan ekonomi. Samalah dengan di atas tadi. Sama je. So kita tak perlu ulang. Cukuplah tu. Okey, ni tak payahlah, sama. Okey. Jadi jawapannya ada 4 lah. Ada 4 kan? 3, 4. 4 sebab lah. 4 sebab. Alright. Cun. Settle. Okey. Settle untuk soalan ini. Dan bermaksud awak boleh jawab 3 orang, 4 orang boleh jawab soalan ini dengan baik. Maksudnya awak faham subtopik ini. Baik, kita teruskan. Okey, tadi itu adalah idea-idea dari pegawai British. Kita lihat pula idea daripada penduduk tempatan. Okey, majalah Al-Imam. Okey, kalau awak nak tahu dan sebagai imbas kembali, majalah Al-Imam ni adalah majalah rasmi. Okey, majalah kaum muda. Okey. Sekejap cikgu nak tukar warna dia kepada warna biru semula. Okey, majalah Al-Imam ni adalah majalah kaum muda Ingat balik sejarah tingkatan 4 bab 2. Majalah kaum muda di tanah Melayu. Baik. Menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu pada tahun 1906. Bermaksud, alam Melayu pada tahun 1906 tu ada raja-raja, bukan saja di tanah Melayu, ada juga raja di Sumatera. Pada masa itu di Pulau Sumatera di Indonesia juga ada kerajaan-kerajaan Melayu, dan ada sultan dan rajanya. Jadi majalah Al-Imam menggesa raja-raja ini bersatu, dan juga orang Melayu bersatu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Ini idea penduduk tempatan. Baik, yang kedua pada tahun 1938. Yang inilah cikgu cakap sebentar tadi, bukan sebentar tadi, di awal kelas tadi, di awal pengajaran tadi, mukadimah konsep Melayu Raya, konsep gagasan Malaysia tadi kan. Jadi konsep Melayu Raya ni,
diperjuangkan oleh nasionalis tanah Melayu, antaranya Dr. Burhanuddin Al-Hami, okey, Ibrahim Haji Yaakob, Harun Aminur Rashid, okey, dan Pak Sakur. Apa idea dia? Idea dia, tanah Melayu campur dengan Indonesia, Melayu Raya. So senang saja di sini Dr. Burhanuddin Al-Hami dan kawan-kawan dia, okey, mencadangkan idea iaitu Melayu Raya, okey, Melayu Raya, okey, ialah tanah Melayu bergabung dengan Indonesia. Itu dia. Jadilah Melayu Raya. Yes. Itu dia. Baik. Tetapi idea ini tidak dapat dijalankan kerana Presiden Soekarno telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia lebih awal. Okey. Pada tahun 1945 tanpa melibatkan tanah Melayu. Ini ada cerita dia. Satu kumpulan satu kumpulan iaitu PKMM, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Maya, menubuhkan satu gerakan untuk menggabungkan Indonesia dengan semenanjung tanah Melayu, okey, pada ketika itu, dan memang hampir terjadi, okey, tetapi tidak dapat dilaksanakan apabila Presiden Soekarno ni dia isytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Okey, sebenarnya Presiden Soekarno pada ketika itu telah ditahan oleh orang-orang golongan radikal Parti Nasionalis Indonesia, PNI. Okey, dia mendesak Soekarno supaya cepat-cepat isytiharkan kemerdekaan. Okey, ya, jadi tak dapatlah merealisasikan hasrat ataupun gagasan Melayu Raya ni. Jadi akhirnya oleh golongan-golongan golongan agresif ni, maka Presiden Soekarno pun terpaksa mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia lebih awal, tahun 1945. Jadi idea Melayu Raya ni adalah pergabungan tanah Melayu dan Indonesia. Alright, baik. Kita lihat 1955. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam ucapan Persidangan Agung UMNO Oktober 1955 mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Ini cadangan daripada Tunku Abdul Rahman. Okey. Baik. Okey, seterusnya pada tahun 1958, 1958, Datuk Mustafa Datuk Harun, pemimpin Sabah, menyatakan minat untuk menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Dan pada tahun 1960, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memaklumkan Lord Perth, bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Begitulah pelajar-pelajar Okey, idea daripada penduduk tempatan. Okey, Malaysia ni, cikgu cakap tadi mana datang nama Malaysia ni? Malaysia ni sebenarnya Datuk Onn Jaafar. Tengok balik di sini. Ni kan. Datuk Onn Jaafar ada mencadangkan, dia tak tulis dah dekat buku ni. Dia mencadangkan, okey, penggabungan, dia cadangkan, Datuk Onn Jaafar mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Sabah, Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, okey, Singapura, Sarawak, Brunei dan Sabah membentuk satu gagasan yang dinamakan Malaysia. Datuk Onn Jaafar lah sebenarnya yang keluarkan nama idea Malaysia ni. Okey. Baik. Faham tak setakat ni, student? Sudah faham tak setakat ni? Respon? Okey tak? Okey? Respon? Okey go. Okay. Alright. Okey Baik, teruskan. Okey, muka surat 93, rational idea pembentukan Malaysia. Apakah maksud rational? Rational ni alasan lah. Alasan munasabah. Okey. Atas tindakan tersebut. Okey. Tindakan apa? Membentuk Malaysia. Apa alasannya? Apakah alasan munasabahnya? Okey, baik. Yang pertama, okey,
Ada 4 lah faktor. Keselamatan, komposisi penduduk, kemerdekaan dan pembangunan wilayah. Kita lihat keselamatan, F. Okey, fakta pertama F1. Katakan F1 di sini. Okey. Tak payahlah ni. Tanda terus sini F1. Okey. Ancaman komunis di Singapura. Ancaman komunis, keselamatan ancaman komunis di Singapura lah. Okey, ni H. Huraian dia lah, huraian 1. Okey, huraian 1A. Okey. Sebab apa? Singapura ni pengaruh komunis telah masuk di Singapura melalui parti-parti politik. Okey, seperti telah meresapi parti yang berhaluan kiri, parti politik pada ketika itu ialah Barisan Sosialis. Jadi bimbang bahawa Singapura dan komunis. Jadi pusat kegiatan komunis ni huraian 1B. Okey. Jadi langkah menggabungkan Singapura dengan persekutuan dapat memberikan kuasa kepada kerajaan untuk membendung ancaman komunis. Jadi kuasa ni adalah huraian 1C. So di sini kita ada 1, 2, 3, 4, ada 4 poin. Ada 4 markah di sini. Okey, ada 4 poin yang isi penting. 4 isi penting atau 4 poin, kalau markah 4 markah. 1 poin 1 markah. Okey, jelas Okey. Baik, selain pada itu, selain pada Singapura, di Sarawak pun ada ancaman yang sama, iaitu ancaman komunis. Iaitu ancaman komunis di Sarawak oleh gerakan Clandestine Communist Organisation. Yang ini adalah huraian 1D. Okey. Ancaman komunis di Sarawak oleh ada penyertaan Sarawak dengan persekutuan, maka kerajaan British dapat membendung ancaman tersebut. So semua sekali adalah 5 lah. Okey, 5 ni tambah lagi 1 poin, 1 markah. Okey. Baik. Fakta kedua. Okey, fakta kedua ni, fakta kedua. Keseimbangan komposisi penduduk. Okey. Singapura mencadangkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Singapura sahaja, dan ini tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman sendiri dan pemimpin UMNO sebab akan mewujudkan ketidakseimbangan penduduk di kalangan orang Melayu dengan orang Cina. Semenanjung Tanah Melayu, bilangan orang Melayu semakin mengecil pada ketika itu kerana golongan ataupun imigran Cina ni semakin bertambah. Orang Cina semakin bertambah. So bilangan orang Melayu semakin kecil. Dengan penyertaan Singapura, maka orang Cina akan bertambah ramai, dan perkara ini sangat dibebangi oleh orang Melayu dan juga Tunku Abdul Rahman sendiri. Nanti akan berlakulah perselisihan antara kaum. Jadi perkara ni sangat bimbang lah. Jadi bimbang ni adalah huraian 2A. Tetapi dengan penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei, maka perkara ini dapat diatasi. Sarawak, Sabah dan Brunei ada orang Melayu. Di samping bumi putera, kaum bumi putera yang lain seperti Dayak, seperti Iban, seperti Dusun, seperti Kadazan. So komposisi kaum akan seimbang apabila menyertai Tanah Melayu membentuk Malaysia. Jadi ini adalah huraian 2B. Di sini ada 3 poin ataupun 3 markah. 3.1, 2, 3. Baik. Yang cikgu gariskan di sini mewujudkan ketidakseimbangan ni. Ni pun ni ada ni. Sorry. Sebenarnya bukan 3 markah, cikgu terlepas pandang. Ni ketidakseimbangan ni satu lagi. Huraian 2A di sini. Sini sebenarnya 2B. Sini sebenarnya adalah 2C. So sebenarnya 4 poin. Baik. Ada 4 di situ. Yang ketiga, F3. Mempercepatkan kemerdekaan. Terutama kepada negeri-negeri anggota Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei.
sebab negara ini dijajah oleh British. Yang merdeka hanya satu saja, iaitu Tanah Melayu. Jadi bila negeri ini bergabung, maka negeri ini automatik dapat kemerdekaan. So ini adalah sebahagian daripada rancangan dekolonisasi, huraian 3A. Huraian 3 lah Okey, baik. Ini huraian bagi fakta ni. Okey, serta mempercepatkan kemerdekaan bagi wilayah Borneo, Sarawak dan Sabah. Okey, yang ni adalah huraian 3B. Baik, ada 3 poin di sini yang penting. Walau bagaimanapun, British perlu memastikan usaha ini mendapat sokongan penduduk di wilayah ini. Sebagai contoh, okey, terdapat pelbagai reaksi penduduk negeri-negeri ini terhadap idea pembentukan Malaysia. Ada yang setuju, ada yang menentang, ada tak setuju. Jadi British perlu pastikan perkara ini disettlekan dulu, diselesaikan dulu. Baik. Yang keempat, untuk pembangunan wilayah. Untuk pembangunan wilayah. So, dengan penyertaan negeri-negeri anggota ini membentuk gagasan Malaysia, maka proses pembangunan dapat dilakukan. Dan ini akan dapat meningkatkan taraf hidup. Ini adalah huraian yang 4A. Huraian yang pertama. Okey. Dalam apa? Dalam bidang infrastruktur, sosial, ekonomi yang lebih seimbang. Ini adalah huraian 4B. Ini je penting. Okey, sini ada 3 poin. Alright. Itulah dia. Isi-isi penting yang cikgu kupas. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar dapat mengenal pasti isi-isi penting tersebut. Okey, setakat ni ada soalan? Silakan. Ada soalan setakat ini? Rasional idea pembentukan Malaysia. Ada soalan? Respon. Silakan. Setakat ni. Macam mana? Okey? Respon okey tak? Okey cikgu. Okey, respon. Ingat diam je. Ingat gimana ni kan? Okey Alright, kalau okey, bagus. Okey. Baik, kita lihat. Ni dia punya kesimpulan. Okey, jadi kita dapat lihat, kita dah belajar yang pertama tadi kita belajar konsep gagasan Malaysia. Yang kedua tadi kita belajar adalah perkembangan idea pembentukan Malaysia, iaitu idea daripada pegawai British dan idea dari penduduk tempatan. Kemudian yang ketiga kita belajar baru sebentar tadi rational idea pembentukan Malaysia. Jadi kita dapat lihat bahawa masyarakat dan pemimpin mempunyai satu fikiran yang jauh, yang strategik, yang terbuka, visi yang nampak pada masa depan lah. Dia berfikiran jauh, berfikir jauh, strategik. Dalam bahasa mantap dia, bahasa bombastiknya, berfikiran strategik dalam merancang masa hadapan yang lebih baik. Sekaligus dapat mengekang anasir komunis. Alright. Jadi cikgu nak ulas sikit mengekang anasir komunis ni sebagai tambahan maklumat. Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman cukup lama menentang pengganas komunis, iaitu sejak darurat pertama pada tahun 1948. Lama. Sehinggalah Tanah Melayu merdeka, masih lagi terdapat ancaman komunis, tetapi dah semakin kurang lah. Jadi pengalaman Tanah Melayu membanteras anasir komunis ni dapat digunakan untuk membantu negeri anggota seperti Sarawak yang diancam oleh CCO tadi, dan juga Singapura yang mana gerakan komunis telah menyusup masuk dalam pertubuhan politik dan juga parti-parti buruh. Jadi macam tu. Baik, ada satu soalan di sini cikgu nak tunjukkan, galurkan idea pembentukan Malaysia. Kata tugas galurkan di sini bermaksud anda kena buat urutan peristiwa. Urutan peristiwa kita boleh lukis dalam bentuk rajah. Macam ni. Tahun
Ini penjelasan dia. Okey. Tetapi dalam soalan tak boleh buat macam ni. Dalam soalan awak kena tuliskan dalam bentuk ayat yang lengkap. Awak tulis tahun. Pada tahun 1887, Lord Brassey, betul ke 1887? Cikgu main petik je, rasa macam betul. Kan? Betul. Okey. Pada tahun 1887, okey, tulis 1887. Pada tahun 1887, Lord Brassey, pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara telah mencadangkan. Jadi itulah urutan peristiwa dalam bentuk penulisan. Okey. Asalnya dalam bentuk rajah macam ni, garis masa. Okey. Baik. Kalau keluar soalan ada kata tugas galurkan, bermaksud awak kena faham soalan itu berkaitan dengan urutan peristiwa ataupun kronologi. Okey, baik. Baik, kita masuk topik yang terakhir untuk kelas pagi ni lah. 5.3, reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Baik, kita lihat apakah misi pelajaran yang kita nak capai ni. Okey. Baik. Okey. Yang pertama, pelajar dapat menganalisis reaksi tempatan dan reaksi luar negara terhadap pembentukan Malaysia dari segi menentang atau menyokong. Yang kedua, sebab menyokong. Siapa yang menentang? Siapa yang menyokong? Mengapa mereka menentang? Mengapa mereka menyokong? Yang tu yang perlu kita kaji ataupun analisis. Okey, baik, kita lihat di bawah ni. So, yang ini, perenggan ni hanyalah pengenalan saja. Awak baca sajalah. Okey, cikgu nak jelaskan yang ni. Reaksi awal terhadap gagasan Malaysia. Ada tempatan, ada negara jiran. Tempatan ada Sarawak, 3 Sabah, 4 Singapura, 5 Brunei. Okey, negara jiran adalah negara berhampiran kita, Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Jadi kita akan kaji reaksi ini berdasarkan kriteria kejayaan ini. Okey, baik. Untuk itu kita teruskan dengan muka surat 95, reaksi tempatan. Baik. Kita tengok Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Apa reaksinya? Okey, sambutan baik. Fakta. Itu reaksi dia. Okey, fakta satu. Okey, sambutan baik lah. Okey. Baik, sambutan baik ataupun setuju, sama juga. Sambutan baik, setuju menerima cadangan Malaysia. Okey. Setuju, kita bagilah sebagai huraian. Setuju atau terima, huraian satu. Okey, nampak walaupun terdapat perbezaan pendapat, huraian 1B. Ni huraian 1A. Ni fakta, ni huraian dia, nampak? Walaupun wujud perbezaan pendapat. Dia macam ni perbezaan pendapat tu. Orang Melayu, okey, orang Melayu di bawah UMNO, okey, tidak mahu Singapura bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, tetapi bersetuju Sabah, Sarawak dan Brunei join. Tapi tak setuju Singapura. Okey, yang tak setuju, okey, dia setuju tapi bersyarat. Okey, ialah parti seperti parti PAS. PAS kata okey, PAS sambut baik tetapi dia nak idea ini mestilah dibincangkan bersama penduduk tempatan. Kita bincang, tak boleh buat keputusan, kerajaan tak boleh buat keputusan sendiri, kena dapatkan pandangan daripada penduduk ataupun rakyat tempatan. Itu adalah pendirian PAS dan juga parti-parti politik yang lain. Okey, tapi secara dasarnya rakyat Persekutuan Tanah Melayu menyambut baik idea tersebut. Okey, baik, kita lihat Sarawak. Baik, di Sarawak ada yang menyokong, ada yang menentang. So, menyokong satu. Okey, fakta satu. Siapa yang menyokong? Parti Politik Parjasa, PANAS dan SCA. Ini semua adalah huraian satu. Okey. Parjasa, boleh lihat jadual di bawah sini, inilah dia.
Okey, Parti Rakyat Jati Sarawak. Okey, kemudian PANAS. Okey, Parti Negara Sarawak. Kemudian SCA Sarawak Chinese Association. Okey, tu dia. Baik, simple je. Siapa yang menentang? Fakta 2. SUPP dan juga SNAP ni adalah yang menentang. SUPP dan SNAP, dua parti politik. Kemudian yang ketiga, menentang kemudian menyokong SNAP. Ni atas tadi dia menentang kan, dan disokong. Ni adalah huraian 3. Jadi inilah dia reaksi daripada Sarawak. Ada yang menyokong, ada yang menentang. Baik, jadual di bawah adalah jadual parti politik yang ditubuhkan di negeri Sarawak lah. Dan parti-parti politik ini kebanyakannya bersetuju untuk menyertai Malaysia, kecuali satu saja, SUPP, yang terus menentang pembentukan Malaysia lah. Dia tak setuju. Pada bulan Oktober 1962, PANAS, SNAP, Berjasa dan Pesaka bergabung membentuk Parti Perikatan untuk menyokong Malaysia. Untuk menyokong Malaysia di sini. Alright. Baik, itu di Sarawak. Kita lihat di Sabah. Sabah. Okey, pada peringkat awal, Sabah ni pula dia berasa curiga dan bimbang. Okey. Masyarakat penduduk Sabah ni berasa curiga dan bimbang. Sebab apa? Sebab pada masa itu Sabah ni dia macam penduduk rasa selesa dengan keadaan Sabah. Jadi bila dengarnya idea bertukar Malaysia, berasa bimbang. Bimbang sebab apa? Sebab mungkin kebebasan yang mereka perolehi itu kerana kegiatan perdagangan telah berkembang. Terdapatnya sistem perkhidmatan awam yang semakin baik, bebas menjalankan kegiatan harian. Selesa tak? Ada perkhidmatan awam, perdagangan pun maju, bebas menjalankan kegiatan harian. Malah keselamatan pun terjamin sebab ada tentera British yang menjaga pertahanan Sabah. So mereka menganggap pada peringkat awal tiada keperluan untuk bergabung. Peringkat awal. Baik. Kemudian lama kelamaan ada penduduk Sabah yang menyokong pembentukan Malaysia. Fakta 1. Siapa yang sokong? Angko, Asno, Pasok Memogon, Sabah Chinese Association dan juga inilah dia 4, 1, 2, 3, 4 menyokong idea pembentukan Malaysia. Kemudian parti-parti politik ini bergabung membentuk Perikatan Sabah ataupun Sabah Alliance untuk menyatakan sokongan menyertai Malaysia. Gitu. Inilah gabungannya: ANKO, USNO, United Pasok Memogon, APCO, Democratic Party dan Sabah Indian Congress. Baik, kita lihat yang menentang. Baik, yang menentang ni. Yang menentang, sebahagian penduduk di Sabah menentang pembentukan Malaysia. Sebab apa? Sebab mereka nak merdeka secara berasingan. Ni fakta 2. Merdeka secara berasingan, huraian 2A. Nak secara berasingan, tak nak merdeka menyertai Persekutuan Tanah Melayu, tak nak merdeka bersama-sama, nak merdeka berasingan. Dan mereka juga ada keinginan untuk membentuk Kesatuan Negeri-Negeri Borneo yang merdeka. Huraian 2B di sini. Kesatuan Negeri-Negeri Borneo yang merdeka ini bermaksud penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei membentuk Kesatuan Negeri-Negeri Borneo. Baik. Kemudian banyakkan penduduk Sabah menganggap tanah Melayu terasing, huraian 2C, seperti Indonesia dan Filipina. Cuba tengok peta. Memang terasing. Tanah Melayu berada di sebelah barat merentasi Laut Cina Selatan. Nampak? So terasing lah, macam Indonesia terletak di selatan Pulau Borneo.
dan juga Filipina terletak di timur Borneo. So terasing. Okey, jadi tak sesuai pada mereka. Okey. Jadi kalau bergabung, mereka perlu menyesuaikan diri dengan keadaan politik pilihan raya dan berkerajaan sendiri, seperti yang sudah diamalkan oleh Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. So cikgu cakap tadi, perlu sesuaikan diri pula. Okey, makan masa lah kan. Huraian 2D. Baik. Tambahan pula jarak Sarawak Sabah jauh dengan Kuala Lumpur, sebab Kuala Lumpur ni adalah ibu negara Persekutuan Tanah Melayu dan akan menjadi ibu negara Persekutuan Malaysia yang bakal dibentuk. Jauh menimbulkan masalah. So jarak jauh, huraian 2E. Berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak poin dalam menentang ni. So, okey, disebablah sebab ni lah mereka menentang. Sebab ni lah mereka menentang. Sebab ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni sebab-sebab mereka menentang. Siapa menentang? Ni dia. Barisan pemimpin di Borneo. Okey, iaitu pemimpin Sabah, pemimpin di Sarawak, okey, pemimpin di Brunei yang tidak setuju dengan pembentukan Malaysia bergabung membentuk Barisan Bersatu. Huraian 2F. Okey, mencabar huraian 2G. Okey, rancangan pembentukan Malaysia. Okey. Baik, siapa dia? SUPP, okey, Parti Rakyat Brunei, ANCO. ANCO akhirnya keluar daripada Barisan Bersatu dan menyatakan sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Jadi inilah dia reaksi dari penduduk Sabah menyokong dan juga menentang. Okey, baik. Ini adalah parti politik dia belajar. Parti politik yang ini soalan ni. Mengapakah penduduk Sabah berasa curiga dengan pembentukan Malaysia? Okey, jawapannya seperti di atas ni. Ambil balik di sini. Ni dia. Ni dia. Tadi berapa poin ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin bagi soalan, jawapan bagi soalan tadi. Okey. Alright. Baik, kita teruskan. Okey, kita lihat reaksi Singapura. Okey. Ada yang menyokong, ada yang menentang. So, siapa yang sokong? PAP. Siapa sokong PAP? Huraian 1. Siapa sokong lagi? Golongan pedagang dan golongan industri. Okey, kerana dengan pembentukan tersebut, peluang pasaran lebih besar. Mereka dapat meluaskan jaringan ataupun networking market mereka. Okay, boleh jual produk di Sabah, di Sarawak, Tanah Melayu. Lebih luas lah networking mereka. PAP menyambut baiklah rancangan ini. Parti PAP, okay, Parti Tindakan Rakyat, okay, menyokong usaha ini. Sebab apa? Sebab Lee Kuan Yew bimbang. Okay, dia bimbang dengan ancaman komunis di Singapura. Bimbang ancaman komunis. Itu sebabnya Lee Kuan Yew, okay, beria-ia nak menyertai Malaysia sebab ancaman komunis ni sudah meresapi parti-parti politik di Singapura. Begitu. Okey. Parti-parti lain seperti Parti Buruh setuju tetapi menganggap gabungan ini sukar. Huraian 1C. Itu yang menyokong. Yang menentang pula iaitu Parti Rakyat Singapura, huraian 2A. Okey, dan juga Barisan Sosialis, huraian 2B. Okey, sebab apa? Mereka ni menentang? Sebab penjajahan, huraian 2C. Malaysia adalah satu penjajahan baru oleh British terhadap negeri-negeri anggota. Itu sebabnya Parti Rakyat Singapura, Barisan Sosialis menentang. Okey, Barisan Sosialis ini mencadangkan agar pandangan rakyat diperolehi terlebih dahulu. Okey. Baik, itu Singapura. Baik, kita lihat
Brunei. Okey, Brunei ada yang menyokong, ada yang satu, fakta 2. Siapa sokong? Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin. Okey. Dan juga rakyat Brunei juga menyokong pada peringkat awal. Tetapi mereka nak kemerdekaan terlebih dahulu. Okey. Kemudian yang menentang siapa? Parti Rakyat Brunei. Rayyan 2A yang dipimpin oleh AM Azhari. Okey. Kerana beliau berminat menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara. Sebab AM Azhari ini menentang cadangan pembentukan Malaysia. Ni adalah huraian bagi 2B. Okey, nak gabung Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara sebagai satu kesatuan. Dan sebab yang kedua, okey, Parti Rakyat Brunei menentang adalah sebab Malaysia adalah satu cara kerajaan British mengekalkan pengaruh agar dapat menguasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Kata lain, ni ini adalah huraian 2C ataupun dalam perkataan lain paling mudah, penjajahan bentuk baru. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya neokolonialisme. Okey, cikgu tulis dari sini. Dalam bahasa Inggerisnya ialah tu dia. Okey. Baik. Dan mereka juga bimbang kehilangan sebahagian besar kekayaan sekiranya menyertai gabungan ini, sebab pada masa itu Brunei kaya dengan hasil minyak. Jadi bimbanglah, negara kecil tapi reserve minyak di Brunei dia menyertai Malaysia, dikuatiri kerajaan Malaysia akan ambil minyak tersebut. Baik, itulah reaksi penduduk tempatan. Okey. Okey, baik, setakat ni ada nak tanya, silakan pelajar-pelajar. Reaksi penduduk tempatan dulu. Ada nak tanya, silakan. Silakan, cikgu buka ada soalan. Sila. Ada soalan atau tidak, student? Cikgu nak tengok yang Singapura. Singapura. Okey, kejap. Ni dia. Screenshot. Okey. Baik. Lagi yang lain? Ada yang lain? Ada nak tanya yang lain? Ada tak? Okey, kalau tak ada, tak apa. Okey, kita teruskan reaksi negara jiran yang terakhir lah untuk kelas pagi ni. Okey, baik. Iaitu negara Indonesia, Filipina, Thailand. Baik, pada peringkat awal, Indonesia tidak menentang, malah mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Itu reaksi Indonesia peringkat awal. Lepas tu mereka menentang. Ada bab khususnya selepas ini. Baik, Filipina menentang. Alasan Filipina menentang sebab Sabah, okey, mereka mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada Filipina. Tetapi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menyatakan bahawa tuntutan ini adalah di bawah urusan kerajaan British. Sebab pada masa itu Sabah di bawah penguasaan British. Kan, jadi Filipina kena berurusan lah dengan British. Kalau nak Sabah ni kena berurusan dengan kerajaan British. Baik. Thailand reaksi positif terhadap idea pembentukan Malaysia. Okey, sebab huraiannya dapat memperkuatkan usaha ke arah keamanan serantau. Okey, itu adalah reaksi Thailand. Begitu juga dengan Filipina, begitu juga dengan Indonesia. Okey, selesai. 3 topik cikgu cover. Okey, pukul 11 pagi dah. Alright, maaflah tadi lama terputus talian. Okey. Baik. Baik student, ada tak soalan setakat ini? 3 topik kita belajar.
Okey, silakan cikgu buka kepada ruang soal jawab. Silakan. Q&A. Sila. Sila. Topik yang menarik ni. Sila. Sila student. Ada nak tanya? Mawadah, Aida, Aisyah, siapa-siapa lah ada nak tanya? Ada tak? Ada nak tanya? Nurin, ada nak tanya? Daniel Hazim ada nak tanya? InsyaAllah tak ada. Okey tak? Tak ada Ada nak tanya tak? Okey cikgu. Ada tak ada? Okey dah setakat ni? Eh, Okey. Okey tak? Okey Dah gariskan isi-isi penting? Ya, cikgu. Bagus tak gariskan isi penting ataupun screenshot, okay? kemudian gariskan dalam buku teks kan. Baik. Sebenarnya ada satu soalan yang kita tetapi sudah pukul 11. Berhasrat nak panjangkan lagi kelas Google Meet sebab cikgu pun dah lama sangat dan kita kena sebenarnya kalau kita tidak boleh terus untuk rehat sebenarnya. Okey. Jadi oleh kerana cikgu ada plan lain lepas ni, okey, tadi ada problem maka cikgu tinggalkan soalan ini untuk awak jawab. Kan? Soalan di bawah ni. Okey. Ni dia. Gagasan Malaysia merupakan idea yang strategik. Berikan penjelasan anda. Okey, berikan penjelasan anda. Okey, baik. Cikgu tinggalkan soalan ini untuk awak jawab. Okey, santai-santai je, awak jangan stres So, gunakan maklumat yang awak belajar tadi untuk jawab soalan ini. Ingat, okey, kata kunci strategik ni. Okey, ni strategik ni. Awak kena berikan penjelasan dengan sokongan, okey, tentang idea yang strategik ni. Berikan. Gagasan Malaysia merupakan idea yang strategik. Strategik macam mana? Yang macam mana strategik itu? Awak kena sokonglah dengan fakta-fakta yang awak belajar sebentar tadi. Okey, tulis dalam test pad. Okey, tulis dengan lengkap lah esei yang lengkap, ada perenggan semua. So, okey, untuk memandu jawapan awak ni berapa panjang nak tulis, so cikgu bagi lah. Okey, alamak. Subhanallah. Okey, sebentar. Okey. Baik, untuk memandu jawapan awak ni, cikgu tulislah di sini kan. Okey. 8. Kenapa pula tak boleh ni? 8 markah. Ni 8 markah. Kalau tak ada markah kan panjang pula awak jawab. Okey, terlalu panjang. Okey, itu sajalah untuk kelas hari ini. Awak pun tak ada soalan. Okey, cikgu minta maaf banyak-banyak sebab tadi terkendala, terputus. Okey, sebab masalah teknikal oleh cikgu sendirilah. Okey, yang tidak dapat cikgu nak elakkan. Nak berlaku dah kan? Okey, jadi sebenarnya problem lah komputer cikgu sendiri, yang problem komputer yang lama. Dah sampai masanya untuk upgrade kepada komputer baru. Walaupun komputer lama ni sangat-sangat okey, tak ada problem. Okey, cuma dia semakin lama semakin perlahan, tak dapat nak catch up dengan teknologi yang terkini. Kan? Okey, jadi okey. Starting today, I will look up at the Shopee to find new computer, I think. So, kena spend lah sikit duit kan. Aduh, tak apalah. Okey, demi untuk kerja cikgu dan juga kemudahan awak. Okey. Baik, itu sajalah apa kelas kita. Akif ada di situ. Akif pula. Akif ada? Ada ke? Akif ada? Ada ke? Ada pula awak. Ada soalan? Akif tak ada? Oh, tak ada ke? Tak ada Jangan lupa semua student. Okey, jawab soalan ni dalam test pad. Boleh screenshot. Dia screenshot soalan ni cikgu screenshot lah. Senang. Nanti
Tu dia dapat screenshot ya di sini. Cikgu tunjukkan dalam Telegram Cikgu bagi dalam Telegram, nanti tengok dalam Telegram. Kejap, satu lagi kelas. Okey. Nanti tengok di Telegram masing-masing. Alright. Baiklah. PDPR, selepas kita cuti, kita mula PDPR untuk hari pertama daripada 25 hari. Sebelum kita bercuti pertengahan penggal nanti pada bulan 8. So, esok ada kelas, cikgu ada kelas dengan pelajar 5AB. So, 5AB cikgu minta awak study Okey, pelajar-pelajar itu sajalah terputus lagi. Aduh. Yang ini bukan masalah komputer, masalah internet pula. Kena tukar internet. Internet rumah cikgu ni ada 3 provider. Okey. Macam-macam. Okey, sebab tak stabil semuanya. Masalah internet di negara kita. Okey, jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Bye. Terima kasih, Cikgu. Alright. Terima kasih, Go. Terima kasih, Go. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Go. Terima kasih, Go. Terima kasih, Go. Okey.